Okey, untuk kali ni kita nak menggunakan kalkulator nak kira berkaitan dengan topik geometrik dan juga aritmetik. Okey, jadi kita boleh gunakan class width dan juga ES. Dia ada function dia. Okey, untuk yang EX class width ni, okey, kita tengok berdasarkan pada soalan. Okey, the third term aritmetik kita kena pastikan yang soalan kita tu kita tahulah dia aritmetik ataupun geometrik. Okey, jadi kat sini untuk kalkulator kita tekan menu bagi pada nombor 6 iaitu statistik. Okey, nombor 6. Okey, nombor 6. So di sini dia ada geometrik, dia ada aritmetik. Nombor 2 ni adalah aritmetik. Okey, kita tekan kat bawah. Yang nombor 2 ni, okay, nombor 2 ni adalah geometrik. Okey. Yang A darab B kuasa X itu geometrik. Okay, kalau A tambah BX ini adalah aritmetik. Jadi kita nak menggunakan aritmetik. So kita ambil nombor 2. Okay, X dengan Y. Okay, biasanya kalau kalkulator yang belum set up lagi, dia ada frekuensi kat tepi ni. Biasanya dia ada seperti inilah. Mungkin pada awal-awal tu, okay, mungkin kalkulator tu di set up macam ni. Dia keluar macam ni. Jadi nak keluarkan, nak hilangkan frekuensi ni, kita tekan shift setup, okay, pada butang setup, tekan bawah ni, pergi pada statistik nombor 3 dan kita offkan frekuensi, okay, nombor 2. So dia hilang lah. Okay, jadi X ini adalah term, okay, N dia, nilai N. T1, T2 macam tu lah. Jadi kita masukkan yang dia bagi tahu kat sini T3. Okay, jadi maklumat yang kita ada adalah T3 sama dengan 15 dan T11 adalah 47. Kita masukkan dua ini sahaja. 3 dan 11 merujuk pada term lah. Dan nilai T3 tu 15 dan 47 untuk T11. Okey. Jadi dia nak dapatkan T23. T23 berapa? Okay, jadi kita tekan on tu, dia akan keluar seperti ni. Okey, statistik Y sama dengan A tambah BX. Okey, pastikan dia ada yang ni untuk aritmetik. Okey, kita tekan option. Tekan yang bawah dan tekan nombor 4. Okay. Kita akan guna nombor 4 dengan nombor 5. Okay, nombor 4 ni untuk mencari nilai N. Yang nombor 5 ni nak mencari term, okay, sebutan yang keberapa. Jadi kita nak cari yang ke-23. Jadi kita ambil yang Y topi ni. So tekan nombor 5. Okay, dan kita tekan cursor kat depan tu dan masukkan 23. Jadi kita nak mencari, okay, jadi ini adalah term yang ke-23. Okay, kita tekan equal. So dapat jawapan dia 95. So ini jawapan dia. Okay, kita bagi nombor 2. Okay, dia nak aritmetik juga. Okay, dia bagi nilai A dia. Okay, A adalah 12. Dan common difference dia, D dia negatif 2. Okay, so if the last term negatif 14, maksudnya Tn dia negatif 14. So find the number of term. Dia nak dapatkan nilai N yang terakhir lah. Okay, N dia ni. Dia nak tahu nilai N itu berapa. Jadi kita ada A 12 dan D negatif 2. So apa yang perlu kita buat? Kita perlu masukkan data. Okay, tekan option. Tekan nombor 4 ni untuk masukkan data yang barulah. Okay, so kita tekan 1. Okay, yang mula-mula ni add 1. Dan untuk yang term yang kedua, okay, term 1, term 2 tu cukup dah. Okay, untuk term 1, okay, 12. Okay, untuk term yang kedua, okay, D ni negatif 2. Jadi kita tambah dengan negatif 2 dapat 10. Jadi kita tahu dua data pun dah cukup. Minimum 2 data lah. Kalau nak masukkan 3, 4 pun boleh, tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita nak cari yang ke negatif 14 tu. Sebutan negatif 14 tu N dia berapa. Okay, kita pergi pada option. Okay, pergi pada regression nombor 4 dan kita nak cari N. So N adalah nombor 4. Okay, tekan nombor 4 dan pergi kat depan dia ni. Okay, cursor kat depan tu. Letakkan term kita itu negatif 14. So negatif 14. So kita nak cari N dia. So kita dapatlah N dia adalah 14. Okay. Kalau kita lihat nombor 3, aritmetik.
third term 10, okay, T3 10 dan T12 37. So dia nak dapatkan A dan juga nilai D. Okay, kat sini kita kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan first term, iaitu T1. Okay, T1. Kalau D ni, macam mana kita nak cari D? Kita boleh dapatkan daripada T2 tolak T1. T2 tolak T1. So, kita dapatlah nilai D. Jadi, kita akan manipulate konsep itu untuk kita kira dalam kalkulator. Jadi, kita masukkan data yang baru. Kita tekan nombor 4, data. Okay, yang ketiga, maksudnya T3, okay, kita masuk yang ketiga dan yang ke-12. Okay, 12. Jadi, kita ada 3 dan 12. So, kita masukkan dia punya sebutan dia. Okay, seperti itu. Okay, kemudian kita tekan tekan on tu, dia akan keluar pada paparan depan. Tekan option. Pergi pada nombor 4, regression. Dan kita nak dapatkan sebutan pertama, maksudnya nombor 5 lah. Kita nak tahu nilai sebutan itu, bukan N. Jadi kita ambil nombor 5, tekan cursor kat tepi ni, kita nak cursor letak kat depan, 1. Okay, merujuk kepada T1. Jadi T1 dia adalah 4, A dia adalah 4. Jadi kita dah dapat kat sini. So C dengan D bukan jawapan. Jadi kita nak dapatkan nilai D. Okay, untuk nilai D, kita tahu nilai D tu T2 tolak T1. Jadi kalau A kita dah dapat dah 4. So kita perlu cari T2 lah. Okay, pergi pada regression tu. Kita ambil nombor 5. Okay, T2. Okay, tolak 4 pun boleh. Daripada nilai A yang kita cari tu, so dapat 3. Okay. Okay, kalau nak tolak 4 ni tak nak. Mungkin kita ada nilai term yang lain. Mungkin kita guna ada T3 ke contohnya. So T3 kena tolak T2 lah. Jadi kena letaklah ambil daripada option itu. Okay, regression nombor 5. So T3 tolak T2. Okay, dapatlah D dia 3. Okay, bagi kalkulator ES ya. Okay, ES. Cara untuk masukkan aritmetik dalam ni, kita tekan mode. Pergi pada nombor 3. Okay, dia akan tanya, sini ambil nombor 2 lah. A tambah BX. Okay, kalau geometri nombor 6. A darab B kuasa X. Okay, kita ambil nombor 2 lah. Sebab aritmetik ya. Okay, so kalau ada frekuensi kat tepi ni, kita off lah. Okay, cara dia macam class switch tadi. Shift setup. So pergi pada statistik nombor 4. Okay, so bolehlah off So, kalau kita tajuk data yang memerlukan frekuensi, kita on lah. Okay. So, sama juga macam tadi kita masukkan dia punya data dia, 3 dan 11. So, 15, 47 ya. Ni nombor 1 Okay, so kita patah balik. Okay, dia ada stack kat atas ni. Jadi, tekan shift stack. Okay, nombor 1 tu. Okay, kalau tidak masukkan data, yang nombor 5 ni dia tak ada. Dia tak keluar regression. Jadi, kena masukkan data dahulu baru keluar regression. So, tekan nombor 5. Okay, dia punya simbol pun sama. Nombor 4 dengan nombor 5 ni. Okay, kita nak cari T23. Kita nak cari nilai Y dia lah. So, ambil nombor 5. Okay, sama macam tadi lah. Kita tekan 23 kat depan tu. Jadi, jawapan dia 95. Okay, sama. Okay, so nombor 2 boleh cubalah. Okay, untuk kita tengok nombor 4 So, nombor 4 ni, bentuk soalan dia, yang ni, dia tak ada kaitan dengan regression. Yang kita kena faham konsep common difference lah. Okay, yang mana T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Jadi, kat sini, kita pergi pada setup tu, masuk pada kiraan semula lah. Okay, boleh juga kita menggunakan setup bagi equation nombor 1 ni. So, tak ada masalah, sebenarnya sama saja kalau kita guna yang ini kita akan guna equation inilah. Jadi kita guna konsep kita formula common difference. Jadi 2
2x tambah 5 tolak dengan x. Okay, kemudian equal T3 tolak T2. So, T3 tolak dengan T2. Ni adalah T3. Ni T2. Okay, jadi konsep tu kita kena tahu dahululah. Okay, kemudian kita solve. Shift, solve. Okay, kira. So, nilai x dia adalah 4. Ataupun soalan ni nilai P. So, jawapan dia 4. Okay, nombor 5. Kalau kalkulator ES pun boleh buat macam tu juga. So, kita keluar dulu, pergi pada mode 1. Okay, compute. Menggunakan alpha equal ni lah. Okay. Okay, saya tunjuk kat sini. 2x tambah 5 tolak dengan x. Okay, alpha equal dan 5x tambah 2 tolak dengan T2 ya. T2 tu 2P tambah 5. Lepas tu kita solve, shift, solve. Okay, solve for x equal. So, dapat juga jawapan dia 4. Okay, kita tengok nombor 5. The arithmetic, okay, dia ada bagi 3 sequence kat ni. Find the sum. Okay, sekarang kita nak tengok cara mencari sum daripada 10 sehingga 20. Okay, cara cepat dia. Okay, statistik nombor 6. Okay, arithmetic. Okay, arithmetic nombor 2. Okay, kita masukkan 2 term pun dah cukup. Tak perlu nak masukkan 3. Okay, masukkan seperti itu. Okay, keluar, ni paparan je lah. Okay, tekan on. Jadi keluar pada paparan depan dia. Okay, kita nak sum. So, tekan shift X. Okay, dia keluar butang sum. Butang sum dia di warna kuning ni. Dia ada butang summation. Okay, kemudian kita akan tekan alpha X. Okay, merujuk pada term kita X itulah. Dan data kita tu, kita tekan option. Okay, kita ambil nombor 4. Regression dia sebutan yang Y itu. Okay, jadi kat sini kena tulis X, Y topi. Okay, kemudian daripada mana kita akan guna koma itu. Jadi shift, koma. Okay, ada koma pada butang bracket kanan. Maksudnya daripada. So, daripada term 10. Kemudian kita koma lagi sekali. Sehingga 20. Kemudian kita tutup bracket. Okay, equal. So, kita dapat jawapan dia 330. Okay. So, ES pun sama. Dia punya konsep dia. Perlu masukkan data. Masukkan data dahululah. Okay, jadi shift butang lock itu. Okay, dia keluar macam ni. Sama juga alpha X. Kemudian pergi pada regression tadi. Shift stat. Okay, shift 1. Pergi pada nombor 5 dan ambil nombor 5. Okay, supaya ada X. Kemudian Y topi. Okay, koma. Okay, shift koma. Daripada 10 sehingga 20. Okay, jawapan dia 330. Okey, untuk nombor 6. Okey, di sini dia nyatakan dia bagi T2 dan juga T7. T2 negatif 5, T7 10. Okey, find the common difference and the 20th term. Yang ke T20 lah. So, common difference ni nilai D. So, macam tadi kita cari T2 tolak T1. Ini T2, kita masukkan data dia, 2 dan 7. Nilai dia, negatif 5, 10. Okay. So, kita cari T20 dululah.
Okay, ambil nombor 5. Kita nak sebutan dia. So, nombor 5 lah. Letak 20 kat depan dia. Okay, so dapat 49. Okay, jadi kita dah cancel out yang ini. So, sama ada D4 ataupun D3. Jadi kalau kita nak ambil 20 ni pun boleh. So dia kena tolak dengan term yang ke-19 lah. Okay. So kita dapat D dia 3. So jawapan dia B. Okay, kalau class Swiss pun sama. Dia punya cara dia lah. Masukkan data, kemudian pergi pada regression dia lah. Okay, nombor 7. Okay, soalan nombor 7 kita nak cari sum. Okay, tapi soalan ni kita kena keluarkan sendiri list sequence dia. So, dia minta untuk nombor odd dan juga visible by 7 from 0 until 500. Jadi, kita kena keluarkan at least 2 yang pertama. Jadi, so, daripada kosong, so 1, 2, mesti 7 lah yang pertama ya. 7, ialah odd dan juga boleh bahagi dengan 7. Dan seterusnya adalah 21. Okay. Mana sifir 7 yang ganjil lah. Okay, sehinggalah yang terakhir. So, yang terakhir ni, cara nak cari N dia. Okay, kita tahu ni T1, ini T2. Okay, pastinya kita tahulah D dia kan. Tapi kita tak perlu. Kita nak tahu sum dan kita nak tahu Tn dia. Yang keberapa ni? N dia. Nak tahu yang keberapa. The last term. Jadi, kita nak cari N dia. Okay, kita masukkan data yang barulah. Okay, 1, 2. Okay, 7, 21. Okay, kemudian. Okay, pergi pada option. Pergi pada regression. Dan kita nak cari N. So, N kena guna nombor 4. Tekan nombor 4. Dan yang terakhir kita adalah 500. So, kalau kita nak senarai, nak try and error, kita try seperti ini. So, yang terakhir dia 500. Okey, kita dapati dia bukan integer. Jadi, itu bukan sebutan N yang kita nak lah. So, kita kurangkan lagi nilai dia. 499. Okey, belum lagi integer. Kita kurang 1 dan sehinggalah kita dapat nombor yang integer. So, 497. N dia adalah 36. Jadi, kita dah tahu N dia yang terakhir ni adalah 36. So, dia nak sum. Shift. Sum. Alpha X. Kemudian, option. Lagi pada regression. Nombor 5 untuk Y topi ni lah. Okay, daripada T yang pertama tu T1. Tekan N dia. Nilai N dia. 1. Term 1 sehingga ke 36. Sehingga pada 36. Okay, so jawapan dia adalah 9072. Okay, nombor 8. Okay, so bentuk soalan ini adalah arithmetic. Dia bagi 3 term yang pertama dan find the largest value of N such that Tn is less than 5113. Okay, dia nak cari Tn, nilai N yang mana dia bagi tahu Tn itu kurang daripada 5113. Okay, jadi kalau kita fikir logik di sini, ini 5113. So, dia nak tahu nilai N yang kurang daripada ini. Jadi, kita perlu tahu nilai N kat sini lah. Masukkan data. Okay, nombor 4 data. Okay, 1, 2, term 1, term 2. Kemudian, masukkan sebutan dia. Okay, seperti itu. Kemudian, tekan option. Pergi pada regression. Kita nak cari nilai N. So, nak tahu nilai N, pergi pada nombor 4. Tekan nombor 4. Okay. Term yang diberi ni 5113. Kita masukkan 5113. So, dia bagi tahu 10, 21.6. Di kat sini ni, N di kat sini ni 1021.6. Jadi, kita tak nak perpuluhan kan. Jadi, nombor yang kurang daripada 1021.6 tu adalah
1021. Jadi jawapan dia adalah C. Okay, kalau pelajar dia tak nak cari N seperti ini, boleh cuba try and error lah. Okay. Pergi pada regression. Pergi pada nombor 5. Nombor 5. Mungkin dia nak cuba satu-satu. Okay, term yang ke 1020. So, dia dapati 5105. So, memang kurang daripada 1113. Tapi, dia perlu tahu nilai N yang paling besar. Okay. So, mungkin kat sini dia kena cuba nilai yang paling besar dululah. Katakan 1023. Okay. So, yang ini 5120 lebih daripada TN yang diberi. So, dia kurangkan lagi. Okay. Masih lagi besar daripada 5113. Okay. Maksudnya, cuba satu lagi. Okay. Dapat 5110 untuk N 1021. Jadi, dia dah memenuhi syarat ini kan. Jadi, jawapan dia 1021 lah. Seterusnya, nombor 9, kita ada geometric progression. Jadi, kat sini kita kena tukarlah mode kita tu. Okay, kita tekan menu, pergi nombor 6. Okay, untuk statistik dan tekan ke bawah untuk geometric nombor 2. Okey, masukkan term 1 dan term 2. Kalau masukkan term 3 pun boleh, tak ada masalah. Dan pergi balik pada term 1 tu, masukkan dia punya sebutan dia 3, 6, 12. Okey, tekan on. Dan kita nak dapatkan nilai N ya. Jadi kat sini, TN dia 5000 greater. Okey, so greater lah. Okey, nanti kita akan cari N dia pada 5000 dan kita perlu dapatkan N yang lebih besar lah. Jadi nilai ini yang kita perlu cari. Jadi kita tekan option. Tekan di bawah untuk regression. Kita nak N. Jadi ambil nombor 4. Term yang ke 5000, N dia berapa? Jadi kita dapati pada 5000, N dia 11.7. So, ini adalah perpuluhan. Kita perlukan integer. Jadi, kena ambil nombor yang selepas 11.7. Jadi, lebih besar daripada 11.7 tu adalah 12. Jawapan dia adalah B. Okay, jika untuk ES, okay, kita perlu tukar kepada geometrik lah. Okay, pergi pada stack dan ambil nombor 6. Shift 1, step, pergi pada regression nombor 5 dan ambil nombor 4 untuk nak cari N. So, 5000. Okay, so N dia 11.7. Jadi, kita nak lebih daripada 11.7. Jadi, jawapan kita adalah 12. Okay, nombor 10. Okay, nombor 10 adalah mengenai geometrik. Jadi, kat sini dia nak dapatkan number of terms. Okay, nilai N lah apabila term yang terakhir diberi 1/16. Jadi, dia nak tahu nilai N. So, macam biasa, kita masukkan data. Okay, data yang baru lah. Ini 128. Kemudian, 64. Okay, kalau data yang ketiga ni tak nak, just tekan delete sahaja. Okay, sudah hilang lah. Kemudian, option dan pergi kepada regression. Kita nak N, jadi nombor 4. Okay, masukkan yang terakhir itu 1/16. So, kita dapat N dia adalah 12.